Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada hari ini murid-murid bersama dengan saya, Cikgu Saripah untuk belajar satu lagi karangan berformat iaitu surat kiriman tidak rasmi. Di sini cikgu sertakan contoh beberapa surat yang telah dilekatkan dengan stamp, dan dihantar kepada penerima. Karangan jenis surat kiriman tidak rasmi merupakan karangan berformat, iaitu karangan yang memerihalkan sesuatu perkara yang ingin disampaikan. Surat kiriman tidak rasmi merupakan surat peribadi dan biasanya ditulis kepada ahli keluarga, sahabat, guru, penjaga dan sebagainya. Antara isi kandungan surat kiriman tidak rasmi ialah yang pertama, untuk bertanyakan khabar. Contohnya, kita ingin bertanyakan khabar kepada sahabat ataupun ahli keluarga yang berada berjauhan daripada kita. Yang kedua ialah untuk mengucapkan tahniah di atas kejayaan ataupun pencapaian yang telah dicapai oleh seseorang. Dan yang ketiga untuk mengucapkan takziah di atas kehilangan orang yang tersayang. Yang keempat untuk undangan, yang kelima untuk jemputan sesuatu majlis, dan yang keenam untuk menyampaikan ucapan, dan yang terakhir ialah penulis ingin menceritakan pengalaman yang telah dilalui olehnya. Terdapat beberapa format yang perlu dikuasai oleh murid-murid untuk menulis surat kiriman tidak rasmi. Antaranya ialah yang pertama, iaitu alamat pengirim dan tarikh ditulis di sebelah kanan surat. Dan yang kedua, perlu ada pembuka kata dan di dalam surat tersebut menggunakan kata ganti diri penerima, dan juga murid-murid jangan lupa menulis isi penting kandungan surat tersebutlah. Isi penting tu murid-murid perlu menceritakan apa yang ingin murid sampaikan kepada penerima, dan seterusnya perlu ada penutup surat, pengakuan dan tanda tangan. Bersama ini, cikgu sertakan contoh format penulisan surat kiriman tidak rasmi. Yang pertama, di bahagian sebelah kanan, murid-murid perlu menulis alamat pengirim, iaitu alamat orang yang menulis surat tersebut. Dan yang kedua, perlu ada tarikh di sebelah kanan juga. Dan yang ketiga, kata menghadap. Yang keempat, kata panggilan hormat, contohnya saudara untuk kenalan lelaki dan saudari untuk kenalan perempuan. Seterusnya, murid-murid perlu menulis isi kandungan surat dan penulis perlu menyatakan tujuan surat tersebut dihantar. Dan yang keenam ialah bahagian penutup, dan jangan lupa di sebelah kanan bawah disertakan pengakuan pengirim, iaitu tanda tangan dan juga nama penulis. Baiklah murid-murid, seterusnya kita teliti satu persatu. Yang pertama ialah alamat pengirim dan tarikh. Alamat pengirim ialah orang yang menulis surat tersebut. Tarikh pula merujuk kepada tarikh surat itu ditulis. Dan alamat pengirim perlu ditulis di bahagian sebelah kanan atas. Contohnya ialah surat ini telah ditulis oleh Saripah binti Mak Daud, Kampung Sungai Ramah Dalam, 43,000 Kajang Selangor, Darul Ihsan. Dan murid-murid perlu teliti di bahagian hujung alamat penerima ni perlu diletakkan dengan tanda koma, dan di akhir di selepas negeri perlulah diletakkan tanda titik, selang satu baris dan ditulis tarikh surat itu ditulis. Contohnya ialah pada 27 November tahun 2020 dan disertai dengan tanda noktah di hujungnya. Yang seterusnya ialah berkenaan dengan pendahuluan atau pembuka kata. Mestilah dimulai dengan kita bertanya khabar kepada penerima surat. Selepas itu dinyatakan pula keadaan diri penulis. Dan penulis juga perlu menyatakan tujuan kenapa surat itu ditulis. Murid-murid boleh teliti contoh yang cikgu berikan di sini. Kita lihat bersama-sama ya. Contohnya, penulis bertanyakan khabar kepada sahabatnya dan dia juga menyatakan tujuan dia menulis surat tersebut. Apa khabar? Saya berharap agar saudara sihat sejahtera.
Saya di sini sihat di samping keluarga. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya semasa mengikuti sambutan Hari Kanak-Kanak yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi jelas kat sini murid-murid dapat melihat penulis yang telah bertanyakan khabar kepada sahabatnya. Contohnya, cikgu gariskan di sini. Contohnya, ditanyakan keadaan sahabatnya, ditanya apa khabar. Ditanya keadaan kawannya, apa khabar, dan penulis juga menyatakan keadaan dirinya. Saya di sini sihat di samping keluarga, dan penulis juga menyatakan tujuan surat itu ditulis. Tujuannya ialah untuk menceritakan pengalaman mengikuti sambutan Hari Kanak-Kanak. Seterusnya kita akan teliti pula isi penting, iaitu isi yang perlu murid-murid nyatakan di dalam penulisan surat kiriman tidak rasmi. Yang pertama, pada bahagian isi, murid-murid perlu menulis perkara yang dikemukakan dalam soalan. Contohnya, murid-murid perlu baca terlebih dahulu soalan yang disertakan dan mendapatkan isi penting apakah yang ingin murid-murid tulis dalam surat tersebut. Contohnya, soalan berbentuk surat tidak rasmi ialah untuk menceritakan tentang sesuatu perkara atau peristiwa yang pernah dilalui oleh murid-murid. Cara penulisannya sama seperti penulisan bentuk cerita. Penggunaan bahasa dalam surat tidak rasmi mestilah bahasa yang betul dan baku dari segi tata bahasanya supaya murid-murid mendapat markah yang penuh. Yang kedua, penggunaan kata ganti nama diri dipentingkan dan juga mestilah menggunakan kata sapaan yang betul. Kita lihat di sini ialah contoh penggunaan kata sapaan. Sekiranya surat tersebut dihantar kepada sahabat, kata sapaan yang sesuai ialah saudara untuk sahabat lelaki, saudari ialah untuk sahabat perempuan. Sekiranya surat itu ditulis kepada ibu, perlulah digunakan kata sapaannya bonda atau ibunda. Untuk ayah pula ialah ayahanda. Sekiranya abang atau kakak, murid-murid perlu menggunakan kata sapaan kekanda, nenek atau datuk, nenda, dan sekiranya untuk diri sendiri menggunakan saya ataupun ayahanda atau adinda. Contohnya ialah seperti yang cikgu sertakan di sini. Untuk makluman saudara, semasa sambutan itu berlangsung, saya turut mengambil bahagian dalam acara persembahan tarian. Saya amat meminati bidang ini. Saya dan rakan-rakan mempersembahkan tarian zapin di hadapan guru-guru dan rakan-rakan yang lain. Seterusnya kita lihat pula ialah bahagian penutup surat. Pada bahagian penutup surat, ayat yang boleh digunakan ialah ayat yang berunsur harapan. Contohnya di sini, cikgu sertakan contohnya ialah akhir kata, saya berharap agar saudara gembira membaca coretan saya ini. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam warkah yang akan datang. Murid-murid teliti di sini, harapannya ialah penulis berharap mereka akan berjumpa lagi untuk warkah yang akan datang. Yang terakhir ialah pengakuan penulis dan tanda tangan. Perlu ditulis di bawah selepas penutup surat. Tanda tangan penulis perlu ditulis pada bahagian kanan surat. Contoh, cikgu sertakan kat sini. Contohnya, sekian terima kasih, dan di bahagian sebelah kanan yang benar dan hendaklah ditandatangan oleh penulis. Bersama-sama ini, cikgu sertakan satu contoh surat kiriman tidak rasmi sebagai rujukan untuk murid-murid. Cuba murid-murid teliti di sini. Surat ini telah ditulis oleh Hadif yang berada di Johor Bahru. Surat tersebut ditulis pada 13 Mac tahun 2020. Pada perenggan yang pertama, penulis menanyakan keadaan sahabatnya yang bernama Andik berada di Sarawak. Penulis juga menyatakan keadaan kesihatan diri dan keluarganya. Pada perenggan yang kedua, murid-murid dapat lihat penulis telah menyatakan tujuan surat tersebut ditulis, iaitu untuk berceritakan tentang keadaan kelasnya yang telah menjadi juara untuk pertandingan kelas tercantik. Pada perenggan yang berikutnya, penulis telah menyatakan
guru yang bertugas telah memeriksa kelas mereka setiap hari dan markah diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan perenggan yang keempat, penulis menyatakan guru kelas mereka sentiasa memberikan nasihat dan berpesan supaya mereka menjaga kebersihan kelas, iaitu sentiasa mengelap kawasan yang berhabuk. Dan perenggan yang terakhir, penulis telah meminta sahabatnya menceritakan aspek kebersihan di sekolah sahabatnya itu, dan dia berharap mereka akan berjumpa lagi pada warkah yang akan datang. Dan di sebelah kanan juga telah disertakan tanda tangan penulis, iaitu Hadif. Cikgu berharap dengan penerangan yang diberikan sebentar tadi dapat membantu murid-murid untuk menulis surat kiriman tidak rasmi dengan lebih baik. Sekian saja pengajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bye.